Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar sidang penonton sekalian? Selamat pagi, sabahul khair, good morning diucapkan kepada sidang penonton setia rancangan Bual Bicara Agama nombor 1 di Malaysia. Tak lain tak bukan, tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, pertama-tamanya sama-samalah kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah kurnianya Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memanjangkan usia kita, masih lagi memberikan kepada kita nikmat untuk bernafas di atas muka bumi ini. Tak lain tak bukan untuk kita meneruskan tanggungjawab dan juga amanah kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai persiapan kita untuk bertemu dengannya, dan mudah-mudahan setiap apa yang kita laksanakan, setiap amanah yang kita penuhi menjadi asbab untuk kita sama-sama berada di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Yang keduanya, sama-samalah kita panjatkan kesyukuran juga kerana dengan limpah dan juga izinnya Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini mempertemukan kita sekali lagi dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru, merupakan salah satu daripada taman-taman syurga. Mudah-mudahan pertemuan kita di dalam taman-taman syurga menerusi majlis ilmu ini menjadi titik tolak sebagai pemula dan juga perintis untuk kita bersama-sama menjadi hamba yang terpilih untuk berada di dalam taman syurga yang hakiki, yakni di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jadi sedang betul sekalian, seperti biasa terima kasih kita bertemu lagi di dalam edisi 6 September 2021 bersamaan 28 Muharram 1443 Hijriah, hari Isnin, dan sudah pastinya ada di kalangan daripada penonton kita pada pagi ini yang sedang dalam persiapan untuk pergi ke tempat kerja. Terima kasih kerana sudi untuk meluangkan sedikit masa mengambil ilmu di dalam rancangan Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Alhamdulillah. Jadi seperti biasa sidang penonton sekalian, dalam rancangan Tanyalah Ustaz kita membawakan topik-topik yang menarik dan juga penting untuk sama-sama kita telusuri. Namun sebelum itu, ayo sama-sama kita perhatikan sejenak statistik terkini penularan kes COVID-19 di Malaysia. Sehingga semalam 5 hari bulan September 2021, terdapatnya pertambahan kes baharu sebanyak 20,396 kes dan 20,388 daripadanya merupakan kes penularan tempatan. Ini menjadikan kes aktif dan kebolehjangkitan di Malaysia sehingga semalam meningkat kepada 255,789 kes, dan duka cita dimaklumkan terdapatnya juga pertambahan kes kematian baharu sebanyak 336 kes yang menjadikan jumlah keseluruhan kes kematian di Malaysia meningkat kepada 18,219. Salam takziah kami ucapkan kepada keluarga-keluarga arwah ataupun mangsa kepada penularan kes COVID-19 ini, dan juga kita harapkan kepada sidang penonton yang masih lagi belum mendapatkan vaksinasi, ayo sama-sama kita penuhi tuntutan kita untuk mengambil vaksinasi. Mudah-mudahan dengan usaha vaksinasi ini akan menjadi titik tolak kita mampu untuk mencegah penularan yang lebih ataupun jangkitan yang lebih teruk di masa hadapan. Ingat, #lindung diri, lindung semua. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala akan ambil ini sebagai ikhtiar dan memberikan pahala di atas ikhtiar yang kita lakukan ini, insyaAllah. Sidang penonton sekalian, pada pagi ini di dalam silibus ibadah kita akan sama-sama berbincang tentang topik berkaitan dengan bersih untuk beribadah. Apakah yang dimaksudkan dengan bersih? Apakah perbezaan di antara bersih dan juga bersuci? Ini semua yang kita akan bincangkan, dan insya-Allah pada pagi ini kita membawa salah seorang daripada panelis kita yang cukup terkenal. Jangan katanya Ustaz ini tak lain tak bukan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Halim Din kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siap Ustaz?
Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Tadi sudah menonton sekalian. Terima kasih. InsyaAllah pada pagi ini kita akan membincangkan berkaitan dengan bersih. Sebab ini merupakan salah satu benda yang cukup penting ataupun perkara yang cukup penting untuk sama-sama kita ambil cakna, kerana ianya berkaitan dengan sama ada ibadah kita diterima ataupun ditolak oleh sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Namun sebelum itu, sekiranya ada semua persoalan yang ingin diajukan kepada kami, seperti biasa, boleh untuk hubungi kami terus di talian yang tertera di kaca televisyen anda, insya-Allah. Sebagai permulaan Ustaz, sebagai mukadimahnya ni, boleh tak Ustaz terangkan apakah yang dimaksudkan dengan tajuk kita pada pagi ini, bersih untuk beribadah, dan ada segelintir pada kalangan penonton kita yang agak keliru. Apakah perbezaan di antara bersih dan juga bersuci ni Ustaz? Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih Ustaz Da'i Luqman dan tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang dirahmati lagi dikasihi sekalian, bersyukur kehadrat Allah pada hari ini dapat kita meneruskan kehidupan kita, dan sudah pastilah kita mengharapkan kehidupan kita adalah sebagai sebuah kehidupan untuk kita beribadatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pastinya tuan-tuan ada tata cara, ada orang kata apa dia, cara-cara kehidupan yang nak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu jugalah bila sesuatu peribadatan yang kita nak lakukan juga, maka perlu kita melihat kepada tata cara ataupun langkah-langkah yang kita risau, yang kita khawatir. Apabila ibadat yang salah kita lakukan tanpa ilmu, maka kita takuti ibadat itu tidak diterima oleh Allah, disebabkan ibadat itu tidak sah. Maka di antara perkara-perkara yang perlu kita menitik beratkan bila mana kita nak melakukan ibadah, ialah perlunya kita merenungi perkara yang disebut ibadah fiqhnya ataupun fiqh ibadahnya, iaitu berkaitan dengan bersuci ataupun taharah. Baik muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang 122, ayat 222, yang selalu kita dengar dan mungkin barangkali kita pun pernah membacanya. Ayat itu berbunyi, auzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi bila Allah menyebut sesungguhnya Allah mencintai, Allah mengasihi, yakni orang yang sentiasa hatinya, jiwanya bila rasa bersalah, melakukan dosa, lalu dia bertaubat kepada Allah. Maka orang yang bertaubat ni hatinya bersih. Allah suka orang yang bertaubat. Yang kedua Allah menyebut, yang kedua iaitu Allah suka juga kepada orang yang mutatahhirin. Siapa mereka? Yakni orang yang bersuci, orang yang sentiasa ada kebersihan pada diri. Ini kita mengambil suatu pedoman. Bila Allah menyebut innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin, satu taubat, satunya tadi kebersihan ataupun kesucian. Jadi kedua-duanya digabungkan merangkumi soal yang disebut sama ada rohnya kita, yang keduanya adalah fizikalnya. Sebab itulah kita nak melihat makna ataupun definisi yang disebut sebagai suci itu ialah satu perkara yang disebut oleh para alim ulama ataupun dalam kitab fiqh. Bersuci dari sudut bahasanya adalah bersih dan bebas dalam bentuk hisiyah, yakni perkara-perkara yang kita boleh nampak, seperti contoh najis, bersih daripada kekotoran najis. Dan juga dalam bentuk maknawiyah, Ustaz, yakni dalam bentuk maknawiyah ni makna kekejian, sifat orang yang melakukan perkara aib, maksiat. So kedua-duanya sama ada hisiyah ataupun maknawiyah. Hisi maknanya fizikal, najis yang kita nampak pun kita kena bersih, dan begitu juga pada maknawiyah, yakni kekotoran yang ada di dalam hati. Mana mungkin orang yang nak solat umpamanya, mereka hanya membersihkan dari sudut fizikal, tetapi hati mereka tidak dibersihkan. Sebab itu
gabungan daripada hissiyah dan ma'nawiyah ini membentuk penyucian yang hakiki. Bukan hanya dia bersih pada fizikal, tetapi dia juga perlu membersihkan diri dia daripada kekotoran dosa-dosa. Apabila dia melakukan ibadah, barulah Allah Subhanahu Wa Taala mudah nak menerima apa dia ibadah yang disebutkan tadi. Baik, kemudian dari sudut syarak, bersuci itu ialah suatu perbuatan yang mengharuskan sembahyang, solat, ataupun seumpama dengannya, seperti mana berwuduk. Kepada siapa yang telah berwuduk, maka dia boleh melakukan ibadah solat. Akan tetapi kalau dia belum melakukan ataupun belum mengambil wuduk, ataupun belum mandi wajib ke atas dirinya yang berjunub, maka dia tidak boleh lagi melaksanakan ibadah solat. Setelah mana dia berwuduk, setelah mana dia mengangkat hadas kecil dan hadas besar, maka barulah boleh dia melakukan ibadat solat itu. Dan begitu juga bila mana kita maknakan tadi sebagai suci dan bersih daripada kekotoran, maka perlunya bersih juga pada pakaian, perlu bersihnya pada tempat nak semayang kalau kita nak semayang. Begitu juga bersihnya kita kepada segala apa yang kita nak lakukan itu, peribadatannya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itulah kata Imam Al-Ghazali, sesungguhnya bila mana kita menjadi orang yang bersih, tuan-tuan, kita lihat di antaranya ialah kembali kepada fitrah. Satu, Ustaz, kita kembali kepada fitrah sebab agama Islam itu bersih, agama Islam itu suci, agama Islam itu fitrahnya kepada suci dan bersih. Yang kedua, bila mana kita bersih, maka kita meletakkan diri kita sebagai karamah insaniyah, yakni kemuliaan insan. Semua orang bila bersih orang suka, bila suci orang suka. Kalau pengotor, tuan-tuan, tidak ada kemuliaan, Ustaz. Kita tengok pakaiannya, macam mana kita kata nak semayang tak bersih. Begitu juga tempat solatnya. Bahkan ini kita letakkan sebagai satu attitude, seseorang bila mana dia tidak bersih, maka orang tidak akan dekati. Tapi kalau orang tu bersih, petah lagi dalaman hatinya, hindari daripada sifat mazmumah yang buruk, yang keji. Jadi orang ni orang yang tidak mengumpat, tak mengata orang dan seumpama dengannya. Yang ketiga disebut, bila mana orang itu bersih, maka kita lihat sesungguhnya dia telah memelihara kesihatan. Sebab bila mana kesihatan ini dilihat, kesihatan yang baik, kesihatan yang bagus bila adanya kebersihan. Kalau orang yang pengotor, sudah tentu mudah didekati penyakit-penyakit, penyakit taunnya. Bahkan kita nampak, Ustaz, bila berlakunya COVID-19 ni menjadi satu iktibar pengajaran pada kita, nampak perlunya kita antaranya wash hand. Selalu kita diingatkan supaya basuh tangan, sanitizer, sanitize tangan. Kemudian apa lagi? Kita jangan terdedah kepada benda-benda yang tadilah, benda-benda yang kotor dan sebagainya. So banyak hikmah sebenarnya juga bila mana berlakunya COVID, baru kita dapat menilai betapa harga kesihatan itu sebenarnya tinggi. Duit ni belum lagi tentu. Harta kekayaan kita rasa tak tinggi. Tetapi nikmat kesihatan itu suatu nilai yang paling tinggi waktu sekarang ni lah, tuan-tuan. Kerana itu Islam menjauhi daripada sesuatu yang kotor. Dan yang keempat, akhirnya kita melihat juga hikmah bila mana kita bersih, bila mana kita dalam keadaan suci untuk menghadap dada kita, wajah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan la taqbalus salah, tidak diterima solat seseorang itu apabila bighairi tuhur, mereka itu tidak bersuci. Ini kita memahami bahawa bila kita nak solat, maknanya kita perlu bersuci, yakni bersih daripada hadas kecil dan hadas besar, yang dikatakan taharah tadi. Dan bila mana disebut lagi juga miftahus salah, maknanya kunci solat itu, kata Rasulullah, at-tuhur, yakni dengan bersuci, dengan bersih. Jadi kita memahami bahawa bila mana kita nak bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, perlunya tubuh badan kita, fizikal kita bersih suci, dan begitu juga hati kita perlunya bersih suci, supaya apa tadi, ibadat solat kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Jadi sedang betul sekalian, itulah dia permulaan awal kepada kita, di mana menunjukkan kepada kita bahawa sebenarnya kebersihan itu cukup-cukup penting bagi diri kita, dan juga wabak COVID-19 ini sebenarnya mendidik kita juga, Ustaz. Sebenarnya kebersihan dan juga kesihatan itu lebih mahal nilainya daripada berbanding harta yang kita kumpul sama ini. Insya-Allah. Jadi sedang betul
betul sekalian, banyak lagi kita akan bincangkan berkaitan dengan bersih untuk beribadah. Namun kita berhenti berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama kami rancangan Tanya Ustaz. Biar tahu jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, sudah betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Sama-sama kita berbincang dan juga berbual berkaitan dengan topik kita, bersih untuk beribadah. Mudah-mudahan dengan kebersihan ataupun ilmu yang kita dapat pada pagi ini, kita akan menambah baik kualiti kebersihan kita sebelum mana kita ingin melaksanakan sesuatu ibadah, insya-Allah. Sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami, seperti biasa, boleh untuk hubungi mesej terus di talian yang tertera di kaca televisyen anda. Dan kepada sahabat-sahabat saudara serumpun kita yang sedang menyaksikan menerusi live Facebook kita pada pagi ini, seperti biasa, jangan lupa untuk laksanakan tanggungjawab kita bersama dan menyebar luaskan ilmu yang kita dapat pada pagi ini dengan melaksanakan satu tugasan yang cukup mudah, hanya dengan menekan butang kongsi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengganjarkan segala apa yang kita kongsikan, ilmu yang kita kongsikan pada pagi ini, insya-Allah. Jadi betul sekalian, Ustaz, kita dah raikan persoalan pertama daripada sahabat Facebook kita, daripada Kak Yat kita. Assalamualaikum Ustaz Da'i serta kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan yang pertama, apakah ciri-ciri kebersihan menurut kehendak Islam yang sebenar? Yang keduanya, apakah kekurangan atau kelompongan itu dapat mengurangkan nilai sesuatu ibadah itu atau akan menjadi sia-sia? Bukankah Allah memandang hanya kepada kesungguhan? Mohon pencerahan dari Ustaz. Terima kasih. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Kak Yat yang bertanya tadi. Tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Bila disebut tentang apa yang dimaknakan sebagai ciri-ciri kebersihan seseorang menurut istilah syaraknya ataupun kehendak Islamnya, maka kita memahami bahawa antaranya, bila mana kita menjadi orang yang beriman kepada Allah, maka ciri orang yang beriman disebut di antaranya at-tuhur syatrul iman. At-tuhur syatrul iman maknanya bersih, suci itu adalah ciri orang yang beriman. Okey, itu secara general umum. Bila disebut sebagai orang yang beriman itu suci dan bersih, maka perlu dilihat. Yang pertama yang tadi disebut, dimaknakan ataupun diberi pengertian bahawa perlunya kita suci dari sudut hisiyah, yakni hisi, benda-benda yang bersifat najis. Ini kita kena fahami bahawa pakaian kita kadang-kadang kita abaikan, kita ambil ringan, kita ambil mudah, kena kencing anak umpamanya, kita tak kisah sangat, ataupun tempat yang kita nak sembahyang dalam keadaan adanya najis. So, benda-benda macam ni bersifat hissi, maknanya bersifat ain, fizikal, najis yang kita nampak. Kemudian apa lagi kita kata pada badan diri kita. Maknanya bila disebut bersih, bersuci, suci itu daripada najis. Terus kita lihat kepada suci, maka sucilah kita daripada kekotoran najis. Kalau sekiranya sembahyang kita dalam keadaan kita kotor, adanya najis. Saya ambil contoh dah, Da'i, tuan-tuan sekalian dan perempuan sekalian, Kak Yat yang bertanya tadi. Contoh kita faham bahawa hukum fiqh, anak yang mana dia bawah 2 tahun, anak lelaki umurnya 2 tahun ke bawah, maka makanannya hanya susu ibu, dia tidak mengambil makanan yang lain. Bagaimana kita nak menyucikan, nak membersihkan air kencing anak lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah? Bagi kita yang belajar, yang kita faham, antaranya kita percikkan air kepada air kencing, maka itu sudah dikira memadai. Kemudian kita laplah. Dan kalau sekiranya anak perempuan, bagaimana? Anak perempuan, maka dia walaupun umurnya bawah 2 tahun, tetapi dia kira sebagai orang yang dah minum susu dan juga makanan-makanan yang lain. Perlu disucikan, kaedah contohnya, iaitu bukan sekadar dipercikkan air, tempat air kencing yang dikencing tadi, tetapi juga kena alirkan air. Tapi kalau sekiranya kita abai, kita cuai, kita tak tahu, kita tak belajar, tuan-tuan. Untungnya pagi ni kita nak mendengar, nak kongsi ilmu ni. Maka perlunya bukan sekadar kita percikkan air kepada air kencing anak perempuan yang umur 2 tahun ke bawah. Bahkan dia kena alirkan airnya. Mengalirkan airnya, kemudian baru kita lap dan sebagainya. Di situ baru dikira bersih. Maka ini dimaksudkan, kebersihan ni, kalau kita abai cuai, bayangkan tempat yang kita pijak tadi, dia tidak ikut cara penyucian yang sebenar, maka bila mana orang lain, tak kiralah mak dia, ayah dia, ataupun orang yang pijak di tempat yang kebersihannya tadi tidak
sempurna, maka bila mana dia solat, maka solatnya tidak sah, tuan-tuan. Ini yang berat. Selama mana ni yang kita fahami perkara tersebut, ingatkan betul, rupanya tidak betul. Sudah 10 tahun, 20 tahun. Jadi gaya hidup macam ni, kita kata dia tidak membersihkan diri, ataupun dia tidak betul-betul orang kata menyucikan najis itu mengikut syarak yang sebenar, akhirnya ibadatnya tidak diterima oleh Allah, ibadat yang tidak sah. Bila mana pagi ni baru kita nampak, oh begitu ya Ustaz. Ya, kita belajar untuk apa? Memahami bahawa kebersihan daripada kekotoran najis itu yang perlu diutamakan. Dan begitu jugalah, bukan tempat nak semayang je yang kita kena bersih, pada pakaian kita, bahkan kalau nak sebutnya pada orang kata apa dia, kepiah kita lah, Ustaz, tuan-tuan sekalian, perlu jugalah kita cuci bersih, jangan sampai dah taik lalat, bukan taik lalat dah macam-macam, taik kerengga ada, taik nyamuk ada, macam-macam lah. Jadi pakaian kita daripada atas sampai ke bawah, hak yang luar ataupun pakaian dalam pun perlu. Ada orang tak ambil kisah sangat pakaian dalam, Ustaz, dia anggap pakaian dalam adalah bukan orang nampak. Bukan masalah orang nampak, terutama orang yang kencingnya jenis kencing tak lawas. Allahu Akbar. Dia ada kaedah dia. Bukan boleh kita, aku tak kisah sangatlah kencing tak lawas ni, nak buat macam mana. Bukan aku punya kuasa, Allah yang menentukan. Tak, kita kena belajar, kita kena tahu. Ini disebut sebagai apa dia, salisil baul. Salisil, dalam hukum fiqahnya disebut salisil baul ni maknanya bagaimana orang yang kencing tak lawas. Maka disebut dalam kitab perlunya dipakai ataupun dibalut dia punya kemaluan dia, ataupun kita kata pakai pampers. Dan kaedahnya juga ada bagaimana dia nak semayang. Dia bukan main boleh langgar je, tuan-tuan. Sebab ini memberi kesan kepada ibadah, sama ada sah ataupun tidak. Kita khawatir, takut apa yang kita lakukan, Allah, ibadah yang kita lakukan itu sia-sia sahaja. Sebab itu balik tadi, bila mana kita katakan kebersihan, maka ciri kebersihan itu di antara yang kita kena jaga bila mana sangat-sangat kita nak melakukan ibadah. Bahkan kalau tak melakukan ibadah pun, maka kita mahukan seluruh tubuh badan kita, pada pakaian kita, bahkan kita kata pada rumahnya, persekitaran, semualah Ustaz, environmentnya kita nak bersih. Sampai hari ni nampak rumah pun disanitize, kemudian apa lagi pakai tembak tu, apa benda gitu kan nak sebutnya, yang baru ni pula pakai merata habis keliling rumah. Macam mana kita kalau katakanlah kita ni semayang, tengok-tengok makan kita pinggan tak basuh. Ini Ustaz, ada orang macam tu. Tak apalah, dia kata petang kang lah baru basuh. Kotor, tuan-tuan. Orang yang macam tu adalah orang yang tak attitude yang sebenarnya sebagai seorang mukmin. Sebab kalau orang yang betul-betul bersih, dah dia makan basuh terus senang. Kalau nanti lipas datang kan mengundang makhluk-makhluk macam tu, kekotoran berlaku, dan apa dia, binatang-binatang yang kotor pun datang. Jadi macam-macam lah. Dan persekitaran rumah pun bila mana tak bersih, dengan lalangnya naik dah setinggi tingkap, kita katakan, keadaan macam tu kita nampak rumahnya tak bersih, kita nampaklah bagaimana watak dia pun maknanya begitulah lebih kurang. Dah lagi kalau kita katakan tandas umpamanya, ada orang yang langsung tak fikir tentang mangkuk tandas, tempat buang air besar, tempat buang air kecil, dah berkeladak, kita kata dah berkarat, dah berlapis-lapis dah, Allah, berkuping-kuping dah, Allah. Ini yang kita kata orang ni tidak melihat kepada kebersihan yang sebenar. Sebagaimana bila dia nak lakukan ibadah, maknanya dia mengambil perkara ni perkara yang mudah, dan akhirnya orang ni orang yang bukan disebut sebagai orang yang karamah insan. Dia tidak memuliakan diri dia kerana dia tidak menjadi orang yang bersih. Dan yang kedua tadi, sudah tentulah bila mana ibadah yang dilakukan tadi dalam keadaan tidak menitik beratkan soal kebersihan yang saya disebutkan tadi, hadis Nabi SAW, maknanya Nabi menyatakan bahawa la tuqbalus salah, tidak diterima semayang orang yang bighairi tuhur, orang yang tidak bersuci. Kalau sekiranya wuduknya tidak sah, macam mana semayangnya Ustaz nak diterima oleh Allah? Sebab itu dinilai sebelum solat, tengok ibadat sebelum kita nak semayang. Hukum asalnya berwuduk itu adalah sunat. Akan tetapi apabila kita nak mendirikan solat, maka menjadi wajib. Perkara yang wajib, bila kita buat main-main, kita tak tahu macam mana cara nak membasuh muka, kita tak tahu macam mana ataupun kurang sempurna basuhan tangan kita yang dikatakan sehingga pergelangan tangan, kemudian kaki sehingga ke buku lali. Ini disebut oleh Allah di dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6.
ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Maknanya Allah kata, hai orang beriman, bila kamu nak mendirikan solat, maka hendaklah kamu basuh muka. Macam mana cara? Kita kena tengok sempadan muka macam mana. Kesempurnaan wuduk itu menjadikan solat itu solat yang insya-Allah mudah-mudahan diterima. Tapi kalau kita basuh muka main cincai, dekat tepi sempadan telinga ni kita tidak tengok, kemudian janggutnya tidak diserat-seratkan, begitu juga tangan kita basuh hanya bawah daripada para siku, kaki pun begitu juga. Walaupun telinga sunat tapi dia tak buat. Contohlah kita kata ini kekurangan, orang kata pun dia dalam perkara ibadat wuduk ini memberi kesan kepada ibadat solat. Tapi kalau sempurnanya wuduk, insya-Allah mudah-mudahan semayang kita pun bukan setakat bersih pada diri, tetapi hati kita insya-Allah dia akan follow, dia akan ikut juga sama. Maka kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala tadi dalam keadaan suci dan bersih, barulah Allah nak menerima ibadat sembahyang kita. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Jadi sudah betul sekali, itulah kepentingannya kita bersuci dan juga menjaga kebersihan, kerana ianya menjadi titik tolak sama ada ibadah kita terima ataupun tidak. Terima kasih Ustaz. Jadi kita teruskan lagi Ustaz untuk soalan berikutnya daripada saudara Imtiaz. Assalamualaikum Ustaz Da'i serta kru-kru tanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita dituntut membersihkan diri terutama sebelum mengerjakan ibadah solat. Bagaimana pandangan Islam jika berlebih-lebihan dalam membersihkan diri? Contoh, menggunakan air dengan banyak. Terima kasih Ustaz Da'i. Sama-sama. Jadi Ustaz, tadi Ustaz menyebutkan berkaitan dengan wuduk Ustaz. Kadang-kadang dia saja sampai siku kan. Apa salahnya kalau kita lebihkan? Boleh Ustaz? Silakan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Saya teringat waktu pergi buat umrah dan ziarah di Muzium Islam di Madinah Al-Munawwarah. Bila melihat gayung, kalau kita kata bekas Nabi mengambil wuduk, lebih kurang besar tempurung je Ustaz. Dia punya gayung kita katalah bekas Nabi ambil wuduk. Bayangkan lebih kurang besar tempurung, tapi Nabi boleh sempurnakan daripada muka, tangan, kemudian sehinggalah kepada telinga dan juga kaki. Sikitnya kuantiti air yang Nabi ambil untuk berwuduk. Tak seperti mana kita yang buka kepala paip tu selagi mau sampai bil bil air masjid nak dekat 1,000, 2,000. Ya Allah. Ini antara perkara yang perlu kita perhatikan tuan-tuan. Cara berwuduk yang sempurna. Tak semestinya air yang banyak. Betul yang Nabi suruh kita di antaranya buat secara 3 kali. Imam Syafi'i dalam kitab Fiqh Manhaj pun menyebut bahawa basuhan tu elok kita buat 3 kali supaya kita rasa confident, yakin kita punya basuhan itu meratakan kepada anggota-anggota wuduk. Dan disebutkan tadi, kalau sekiranya kita nak melebihkan daripada tangan hingga ke siku, memang disuruh oleh syarak supaya kita melebihkan daripada sepadan, kita tahu siku di sini, kita lebihkan. Adakah itu pembaziran? Maka itu bukan pembaziran Ustaz. Itu di antara yang dituntut. Cuma kalau kita lihat juga ulama menyatakan, kalau sekiranya basuhan sekali basuh itu kita dah confident meratai muka wajah anggota wuduk, tangan sekali je kita basuh, tangan kanan, kemudian tangan kiri, kemudian telinga sekali, kemudian kaki. Kalau sekiranya kita yakin dengan sekali basuhan sudah sempurna, maka itu memadai. Tapi kalau sekiranya kita yang terbaiknya mengikut mazhab Syafi'i tadi, kita ambil 3 kali, muka 3 kali, tangan 3 kali. Adakah itu pembaziran? Maka tidak disebut sebagai pembaziran. Itu sebagai perkara yang kita lebih baik lagi, bahkan sunat yang disebutkan tadi. Maknanya tuan-tuan, cara kita berwuduk tadi perlu kita melihat kepada apa yang Nabi lakukan. Ini yang katakan ittiba' sunnah. Maknanya kita mengikut sunnah Nabi. Tapi sampai peringkat air itu dibuang, sambil dia nak menyedut air masuk ke hidung, kemudian air itu punya besar, pembaziran berlaku. Air yang bazir itu tuan-tuan, yang mengalir tu, yang turun ke bawah, lebih banyak kuantiti daripada yang sepatutnya kita basuh pada anggota wuduk ataupun kita disebut tadi berwuduk. Inilah Islam meletakkan bahawa kita kena cermat, kita kena berhati-hati dan ikut cara yang Nabi suruh. Macam Nabi tadi, sikit je air tetapi memadai, sebab dia digosok-gosok, bukan dibasuh, bukan dia mengalirkan saja air itu. Satu maksud dia mengalirkan air itu juga disebut ghaslah. Tetapi kalau dapat kita gosok, pastikan air itu yang tidak mustakmal, insya-Allah air mutlak. Jadi itulah maknanya cara kita bersuci tadi, yakni dengan berwuduk sempurna, maka insya-Allah sembahyang kita pun
sempurna, Ustaz. Baik. InsyaAllah. Jadi sidang betul sekalian, kebersihan diutamakan, pembaziran dielakkan. Jadi mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita bersama dan juga cara untuk kita nak menambah baik kualiti kebersihan kita. InsyaAllah. Jadi sidang betul sekalian, kita akan banyak lagi soalan yang kita akan ajukan kepada yang bagi Ustaz dan dapatkan jawapannya. Jadi jangan mana kita berhenti berehat sebentar. Kembali sebentar saja lagi. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, sudah betul sekalian. Terima kasih kerana terus kekal bersama kami rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu yang keliru. Alhamdulillah, sudah betul sekalian, Allah SWT memilih kita di antara kalangan hamba-hambanya untuk bersama-sama di dalam taman-taman syurga pada pagi ini. Rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu yang keliru, membincangkan topik berkaitan dengan bersih untuk beribadah. Jadi sebelum ni kita berhenti berehat sebentar tadi, sudah pun beberapa persoalan kita dapatkan jawapannya. Jom kita sama-sama raikan lagi persoalan-persoalan berikutnya daripada sahabat kita yang seterusnya daripada Facebook, daripada saudara Muhammad Faizal bin Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya, bagaimana seseorang yang bekerja di bengkel yang mana pakaiannya dan juga di celah kuku terdapat sisa minyak hitam? Adakah keringanan dalam situasi ini dan sahkah solatnya? Mohon pencerahan. Terima kasih. Silakan, Ustaz. Baik, terima kasih yang bertanya. Tentu ada mempuas dan penonton yang dirahmati Allah sekalian. Kita melihat apapun keadaannya, solat ini kita tidak boleh tinggalkan. Ya. Maknanya, satu, makan di mana tempat sekalipun, yang kedua zaman, waktu macam mana sekalipun, bila dah waktu solat itu dah masuk, maka tadi perlu kita mendirikan solat. Cuma kaedahnya tadi, bila mana seorang itu tadi katalah pakaiannya kotor, Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Al-Mudaththir ayat yang keempat, wasiyabaka fatahhir. Maknanya pada pakaian kamu hendaklah fatahhir, kamu bersih, suci. Nampak? Bukan setakat kata pada fizikal kita, tapi pada pakaian kita yang disebut saubat. Maknanya bila sebut pakaian itu hendaklah kita suci dan bersih daripada kekotoran. Soalan tadi kita kena make sure, pastikan dulu apakah yang disebutkan tadi yang kena pada pakaian. Contoh, kalau sekiranya minyak hitam, adakah ia satu najis? Maka kita nampak minyak hitam ni bukan suatu najis. Ertinya kalau kita solat pun dalam keadaan pakaian kita minyak hitam kena pada pakaian tadi, sebab dia lah seorang apa dipanggil mekanik kan. Jadi kalau sekiranya dia punya pakaian itu bukan najis, kalau dia semayang maka semayangnya sah. Akan tetapi kalau pakaiannya itu dikategorikan najisnya itu sama ada najis mukhaffafah mutawasitah lah, biasanya darahnya, nanahnya, maka ini perlu kita bersihkan dulu pakaian daripada kekotoran. Ataupun yang terbaiknya, kalau sekiranya kita di tempat kerja ada pakaian solat yang kita bawa daripada rumah, Ustaz, ini yang baik. Kalau ada pula surau umpamanya, ada tempat semayang lah, kalau tak surau pun musalla, kalau sekiranya dibawa pakaian dia, ada kainnya, kemudian ada baju, itu yang terbaik. Bagi saya, pandangan saya lah, lebih baik kita bawa pakaian solat. Sebab kita tahu di tempat kerja solat suruhnya, di tempat kerja solat asarnya kan, sebelum kita nak balik kerja. Tapi kalau sekiranya pakaian tadi hanya terkena minyak hitam, hendaklah kita meneruskan sembahyang, tidak menjadi masalah. Sebab dia bukan kategori najis. Baik, kemudian kalau sekiranya kuku ni kita kena lihat. Kalau sekiranya kuku kita yang boleh terhalang air wuduk kena pada kuku, cat umpama contoh, lapisan cat ataupun sesuatu yang tadi kalau kata minyak, mungkin minyak tadi dia lapisan yang di atas. Kalau sekiranya ambil wuduk, maka tak kena pada kuku ataupun tak kena pada mana-mana bahagian tangan tadi, sebab tangan di antara anggota wuduk. Ini kita kena pastikan dulu ataupun kita kena suci, bersihkan. Sebab itu kalau baiknya walaupun minyak hitam kita ambil sabun, maka kita gonyol-gonyol, kita basuh dengan sempurna. Dan kalau sekiranya tak boleh juga nampak ada minyak hitam lagi, sebab terlalu orang kata kuat lah, sebab dia kerja di bengkel kereta. Memang daripada pagi sampai ke petang lah, Ustaz. Tuan-tuan, dia dengan minyak hitam, memang dah hitam kuku. Kita dah basuh dah cuba dah sedaya upaya, tapi masih lagi ada lagi. Maknanya kita kata kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu menjadi suatu yang tidak dibebankan oleh syarak. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Tidak dibebankan ke atas kita melainkan apa yang kita semampu, yang kita mampu. Ya, itu je. Jangan kita kata aduh kalau macam ni aku tak boleh sembahyang. Jangan bagi mudah alasan untuk meninggalkan solat. Sedangkan dalam syarak tak boleh berdiri duduk.
Tak boleh duduk semayang cara baring. Tak boleh baring juga mengiring ke menerap, tak kira lah. Tak boleh juga dengan isyarat mata, tak boleh juga dengan hati. Nampak? Mana boleh kita meninggalkan ibadat solat. Jangan jadikan sebagai alasan ya, yang disebutkan tadi, kekotoran minyak hitam. Kerana apa? Kerjanya sebagai mekanik, maka dia tidak mendirikan solat, tidak. Maka kita kena faham bahawa ya, bila disebutkan tadi mengambil wuduk, lihat kepada anggota-anggota wuduk yang mana perlu diratakan air ataupun dikenakan air. Kalau sekiranya tidak, maka solat kita terjejas ataupun sembahyang kita tidak sah. Wallahu a'lam. InsyaAllah, Saudara sekalian, mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada yang bertanya sebentar tadi, insyaAllah. Jadi Ustaz, kita ada pemanggil talian saat sekarang ini daripada Tuan Haji Ismail Mat Isa kita. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i dan Ustaz. Apa khabar Tuan Haji? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan dengan soalan pagi ni. Okey, soalan saya, adakah mengamalkan kebersihan dan menjaga wuduk setiap masa juga merupakan salah satu perkara yang boleh dikatakan dalam menjaga kebersihan ibadah? Itu soalan saya pagi ini. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu soalan yang cukup menarik pada Tuan Haji Ismail kita berkaitan dengan adakah seorang itu yang sentiasa kekal dalam keadaan wuduk itu bermaksud dia sedang menjaga kebersihan diri dia, Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih pada Tuan Ismail Mat Isa yang bertanya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sememangnya kalau kita melihat bila Islam meletakkan suci dan bersih itu adalah suatu identiti, attitude seorang mukmin yang beriman kepada Allah. Berbalik kepada bila mana Allah menyatakan kamu nak semayang, maka perlunya kamu bersihkan diri kamu, yakni sucikan diri kamu dengan hadas tadi, dengan mengangkat hadas kecil, maknanya wuduk lah. Kalau kita angkat hadas kecil, wuduk. Kalau kita kata hadas besar adalah apa dia, junub kan, ataupun yang lain lah, keluar air mani sama sengaja ataupun tidak sebabkan haidnya, nifas, wiladah dan sebagainya. Apapun kita lihat, bila mana Islam menitik beratkan kepada soal kebersihan, kalaulah seseorang itu boleh mengekalkan tabiatnya ataupun amalannya sentiasa dalam keadaan berwuduk, seperti mana Tuan Ismail bertanya tadi, Allah rahmatnya tuan-tuan. Sebab inilah di antara amalan Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu taala an. Bila ditanya kepada Sayyidina Bilal, wahai Bilal, aku sudah nampak ataupun melihat dalam mimpi, maka kaki kau sebelahnya sudah berada di dalam syurga. Apakah amalan yang kau lazimi ataupun yang kau selalu amalkan? Bilal kata, aku berwuduk dan aku solat sunat wuduk. Simple je tuan-tuan. Bilal kata, aku berwuduk sentiasa, makna kalau batal wuduk, dia akan ambil balik. Batal wuduk, dia akan ambil balik. Ini ciri seseorang yang beriman kepada Allah, sentiasa menitik beratkan kebersihan. Kalau sekiranya dia sentiasa dalam keadaan berwuduk, sudah tentulah badannya juga dibersihkan dengan mandi. Sebab mandi pun ada berbagai-bagai jenis mandi. Mandi junub ni antaranya mandi wajib apabila kita bersetubuh dengan isteri. Begitu juga kalau sekiranya haidnya, kalau sekiranya beranak, wiladahnya, nifasnya, ya. Kemudian apa lagi, bila mana seseorang lelaki yang sama ada dengan sengaja ataupun tidak keluarnya air mani, maka perlunya dia bermandi dengan mandi hadas. Bagi orang yang sentiasa berwuduk, sudah tentu daripada sekecil-kecil perkara dan sebesar-besar perkara tentang kekotoran, dia akan pastikan, aku tak mau lekat di badan aku. Perlunya aku melihat kepada diri aku, sentiasa dalam keadaan bersih. Orang yang sentiasa berwuduk, maka sudah tentulah dia juga menjaga hatinya daripada kekotoran. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam surah Syams ayat yang ke-9 dan yang ke-10, Allah menyatakan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maknanya sungguhnya beruntung, kata Tuhan, kata Allah, orang yang sentiasa membersihkan, menyucikan sama ada pada diri dia dan juga hati dia. Dan rugilah, kata Allah, bagi orang yang sentiasa dalam keadaan kotor. Jadi kalau sekiranya kita, orang kata, sentiasa melazimi diri kita dalam keadaan berwuduk, maka itulah cerminan diri dia yang sebenar. Dia adalah orang yang bersih pada fizikal dan suci pada jiwa dia. Mudah-mudahan itulah antara yang kita boleh kongsi jawapan kepada soalan. InsyaAllah. Jadi itulah dia dikatakan juga oleh yang Ustaz sebenarnya tadi, bahawa sebenarnya kebersihan ini menjadi karamah insani.
iaitu memuliakan seseorang manusia itu. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan sentiasa ambil orang kata apa, pengajaran dan juga semangat daripada seperti mana yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah untuk kekal di dalam keadaan berwudu. InsyaAllah. Jadi saudara sekalian, kita nak raikan persoalan berikutnya daripada Facebook daripada Puan Rahimah Saud. Assalamualaikum Ustaz, da'i dan petugas setia, tanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada orang selepas berwuduk suka pakai selipar untuk ke tempat solat. Dia mungkin bersih tetapi selipar itu boleh bawa najis jika ada atas lantai dan akan dipijak oleh orang lain. Saya lebih suka memastikan lantai bersih setiap masa tanpa menggunakan selipar. Minta pandangan Ustaz dalam hal ini. Terima kasih Ustaz Da'i. Sama-sama hashtag biar tahu. Jangan keliru Ustaz. Satu soalan cukup menarik Ustaz. Ya, kita tak pasti sama ada yang dimaksudkan tadi. Dia memakai selipar itu untuk ke tempat sembahyang itu sampai ke tempat yang dia nak mendirikan solat, ataupun mungkin dia ada sempadan, border atas simen. Kalau sekiranya berwuduk dia di tempat wuduk, di luar lah katakan, kemudian dia pergi ke masjid, tangga masjid, dia letak kasut di situ, saya rasa tidak menjadi masalah. Tapi kalau katakan dia bawa selipar pergi tempat sembahyang tu sampai masuk ke dalam masjid, itu memang jawatankuasa masjid pun tak mengizinkan, kan? Memang tak ada orang buat macam tu pun. Cuma kita memahami mungkin kalau sekiranya tempat-tempat sembahyang yang di luar masjid surau lah kot, kalau sekiranya dibawa kasut itu hampir dengan tempat solat. Tapi kalau sekiranya tempat dia berdiri untuk solat dan tempat dia nak duduk tadi, nak duduk tahiyat dan sebagainya, bersih, selipar dia di belakang katakan, jadi tempat sembahyang tadi, kalau sekiranya dia tidak tadi bawa najis daripada selipar dia, tidak menjadi masalah. Cuma kalau sekiranya kita dapati najis yang sebenar, yang tu kita kena hindarilah. Kalau tidak, sembahyang kita tidak sah sebab tempat sembahyang sudah kira bernajis. Contoh kalau kadang-kadang kita pergi tanda-tanda apa dia Petropam dan sebagainya, mungkin kot dia ambil uduk di dalam bilik air, kemudian dia bawa selipar, tapi selipar pun biasanya tak bawa sampai ke tempat sembahyang. Dia ada garisan dia, umpama biasanya letak kasut di sini umpamanya. So kita pastikanlah, kalau sekiranya dia nak bawa kasut hampir dengan tempat solat dia, maka kasut selipar tu kena basuh lah, pastikan di bawahnya tidak ada najis, itu kalau tidak dibungkus dengan plastik sebagainya. Ya betul. Tentu kalau kita pergi ke Masjidil Haram, kita takut kasut kita hilang, kan kita bungkus dengan plastik, kemudian kita tawaf, jadi artinya kita boleh hindari daripada najis terkena pada pakaian kita ataupun pada badan kita lah, dan juga pada tempat nak sembahyang kita balut, kita bungkus dengan beg plastik. Kalau kita di Masjid Nabawi begitu jugalah, dengan Masjidil Haram. Wallahu a'lam. InsyaAllah mudah-mudahan menjawab persoalan pada Puan Rahimah Saud kita sebentar tadi dan memberikan cara bagaimana untuk kita nak, kalau nak bawa lah selipar ke tempat kita bersujud ataupun bersolat tersebut, insyaAllah. Jadi sahabat sekalian, banyak lagi yang kita akan bincangkan berkaitan dengan bersih untuk beribadah. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama kami rancangan Tanya Ustaz biar tahu dan keliru kembali sebentar sahaja lagi, insyaAllah. Alhamdulillah, saudara sekalian, kembali kita bergabung pada pagi ini di dalam Taman-Taman Syurga. Mudah-mudahan menjadi perintis untuk kita bersama di dalam syurga yang hakiki di akhirat kelak. Amin Rabbal Alamin. Masih lagi bersama dalam rancangan Tanya Ustaz biar tahu. Jangan keliru pada pagi ini membincangkan topik berkaitan dengan bersih untuk beribadah. Mudah-mudahan kita terus cakna, terus memperbaiki kebersihan diri kita agar segala ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi saudara sekalian, ada sebar persoalan, boleh hubungi kami terus di talian tertera di kaca televisyen anda. Kepada sahabat-sahabat penonton kita menerusi live Facebook kita, jangan lupa untuk like, juga tekan butang kongsi. Mudah-mudahan kita sebarluaskan ilmu yang kita dapat pada pagi ini kepada sahabat-sahabat dan juga jiran-jiran dan juga setiap manusia yang berada di sekeliling kita, insya-Allah. Jadi jom kita nak beralih ke persoalan berikutnya Ustaz. Daripada Facebook, daripada Mak Etun. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga dalam rahmat Allah bersama kru-kru TV3 TV9. Amin ya Rabbal Alamin. Jaga kebersihan dituntut dalam Islam. Benar, Nabi Muhammad SAW setiap kali solat Nabi tidak gunakan baju yang dipakai seharian. Nabi SAW akan salin baju yang lain yang lebih bersih. Betulkah apa yang saya pernah dengar ni Ustaz? Mohon pencerahan dari Ustaz biar tahu, jangan keliru. Silakan Ustaz. Terima kasih yang bertanya. Kalau kita
melihat ialah pada diri Nabi SAW. Baju Nabi berapa helai je kalau nak kita katakan. Tapi nak sebutnya, kita pakaian ni tak semestinya pakaian yang baru pada setiap masa kita nak semayang ataupun kita nak pakai pagi. Ada setengah orang pagi lain, tengah hari lain, petang lain, malam lain, Ustaz. Macam jam tangan jugalah, jam tangan pagi tengah hari lain, ya. Macam tu. Macam makan juga, makan pagi tengah hari lain, lunch lain, malam lain. Tapi cukup sekadar bila kita kata sembahyang itu pada pakaian yang bersih. Contoh, kalau kita katakan hari raya umpamanya, tak semestinya kita nak ganti baru, tetapi pakaian yang cantik dan bersih. Kalau ada duit, itu lain cerita kan. Orang yang memang dah ready, setiap tahun nak raya je, raya puasa saja 10 pasang, raya haji saja 20 pasang. Lagi hebat raya haji daripada raya puasa. Itu nak ceritanya. Dia bila mana kita tadi pakaian tadi pastikan bersih, maknanya kita buka baju, kita basuh segera kan, dan kita jemur, dan kita mungkin pakai pula pakaian besok dengan pakaian lain, tak semestinya baru. Dan soalannya tadi, bila mana Nabi SAW kalau katakan menggantikan pakaiannya itu, mungkin barangkali mendapati bahawa pakaiannya agak tidak bersih. Dan bila mana, tapi ingat Rasulullah, diriwayatkan dalam hadis, Nabi ni sentiasa dalam keadaan bau badannya cukup wangi, Ustaz. Tuan, ini kelebihan yang ada pada diri Nabi SAW. Jangan pula bila mana kita sebutkan tadi, oh Nabi selalu bertukar pakaian, dah bukan maksudnya Nabi kotor. Nabi dalam keadaan sentiasa wangi. Orang lalu je macam Nabi tu pakai perfume, macam tu. Tapi bukanlah maksud Nabi itu sentiasa dalam keadaan ada perfume. Sebab itu fitrah Rasulullah dan kelebihan seorang Nabi dan Rasulullah. Artinya bila disebutkan tadi sebagai satu amalan yang baik, bila kita nak semayang, maka pastikan pakaian kita bersih daripada kekotoran najis. Itu je. Soal bau ni, kalau katakanlah pagi, contoh orang yang bekerja, pejabat, mungkin pejabat sebab aircon, ataupun kerja di bengkel tadi, ataupun di mana-mana tempat yang open lah, panas. Bila mana dia berpeluh, sudah tentu ada bau. Dan kalau sekiranya, kalau dia bekerja payah nak tukar pakaian selalu, boleh tak semayang dalam keadaan pakaian berpeluh ataupun bau badan daripada peluh pakaian? Cuma kalau kita lihat, Nabi SAW pernah menyatakan bahawa orang yang makan bawang, kalau boleh jauhi daripada masjid surau lah, kalau kita kata surau. Maknanya sebab apa dia? Sebab Nabi tahu bahawa orang yang makan bawang ni mulutnya berbau. So mengganggu, orang kata apa dia, konsentrasi, mengganggu kekusyukan solat orang lain yang sembahyang secara berjamaah tadi. Kalau sekiranya Nabi kata kalau orang yang makan bawang ni perlu menjauhi daripada tempat solat yang berjamaah masjid tadi, maknanya sesuatu yang kita kata bau yang tidak enak, bau badan dan sebagainya, ini perlu kita hindari. Sebab itu pakailah, kalau katakan ketiaknya ada deodorannya, supaya kita tak bau tadi mengganggu orang yang lain dalam keadaan solat. Sebab itulah Nabi SAW dalam sebuah hadis Bukhari, Nabi kata, laula an asyqa ala ummati, kalau sekiranya tidak memberat ke atas umat aku, Nabi kata, la amartuhum bisiwak inda kulli salah, dan aku nak perintah kepada mereka supaya bila nak sembahyang je, maka perlunya mereka itu bersugi ataupun menggosok gigi. Kalau kata tidak berat ke atas umat aku, nak sembahyang je, maka kena bersugi, kena mensucikan gigi. Sebab apa dia? Bau mulut. Kan itulah tadi, kalau sekiranya pakaian tadi terdedah dengan peluh yang banyak dan sebagainya, kalau boleh kita hindari dengan apa cara sekalipun, tukar pakaian baru, itu terbaik. Tapi kalau itu sahaja yang ada, pastikan tidak bernajis, maka sembahyangnya tidak menjadi masalah, sah. Cuma gangguan tadilah kepada jemaah, kalau sembahyang jemaah. Kalau tempat kita kerja tadi, mungkin kita seorang dua, tak ada masalah lah kot, wallahualam. InsyaAllah. Bermaksud di sini menjaga kebersihan bukan hanya menjaga daripada najis, tetapi juga daripada bau-bau yang tidak enak ataupun tidak menyenangkan. InsyaAllah, mudah-mudahan kita mengambil cakna tentang hal ini, insyaAllah. Jadi Ustaz, kita ada pemanggil lagi di talian, Ibu Supinah Yusof kita. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz dan Dai yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ibu Supinah kita? Alhamdulillah sihat. Semoga kita semua sihat ya. Alhamdulillah, insyaAllah. Amin. Silakan soalan pagi ni, Bu.
Ni macam ni Ustaz kan. Kalau kita dulu-dulu kan kita mungkin adalah pasal ilmu tak berapa banyak sampai kan kat kita kan. Tentang kebersihan, waktu solat, wuduk dia kurang sempurna. Waktu tu kena kodok ke Ustaz? Kita punya yang lama-lama tu lah. Kalau kita rasa tak yakin, baik solat ke, baik mandi hadas dia ke, macam mana. Lepas tu Ustaz ni yang kebersihan tu separuh daripada iman kan. Adakah bukan pakaian saja Ustaz, adakah hati pun kena bersih Ustaz? Bagaimana caranya Ustaz? Okey, insya-Allah. Assalamualaikum. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Supina Yusof kita berkaitan dengan dua soalan Ustaz. Ya. Soalan pertama tu Ustaz, saya nak kongsi juga Ustaz. Berkaitan dengan tadi Ustaz ada kongsikan berkaitan dengan cara pembersihan najis bagi anak perempuan ni. Dah lama dia tinggal ni, dia tak tahu. Tiba-tiba dia tahu. Adakah sebelum ni kena qada balik atau bagaimana? Dan keduanya tu berkaitan dengan hati juga kena bersih ya. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih pada Puan Hajah Supinah yang tanya soalan tentang macam mana kalau sekiranya kita baru tahu. Sekarang ni maknanya dulu aku semayang dalam keadaan tempat semayang tu najis. Baru aku tahu, dulu tak tahu. Jadi ginilah Puan Hajah Supinah, tuan-tuan dan sidang penonton sekalian. Kalau sekiranya kita was-was, kita rasa maknanya semayang yang aku rasa dulu ni pastinya tak sah lah kot, sebab aku baru tahu hukumnya gini-gini, maka boleh kita qada, maknanya wajib qada lah dalam mazhab Syafi'i, sebab kita dikira sebagai semayang yang terbatal ataupun tidak sah lah, sebab tempat semayang itu bernajis ataupun pada pakaiannya tadi terkena najis. Dan banyak mana itu terpulang pada kita lah. Kita boleh matematik lah, kira berapa banyak dah aku buat macam ni dulu-dulu anggarannya. Dan kalau sekiranya kita tak ingat, maka memadai kita lakukan itu dengan rasa yakin. Cukuplah, mungkin tak lama kot. Aku buat macam ni pun dalam 10 hari ataupun dalam 20 hari, begitu je. Artinya kita kena qada balik semayang yang dalam keadaan dulu. Itu dalam jahil. InsyaAllah kita tidak berdosa lah sebab kita dalam keadaan jahil. Tapi kalau kita dah tahu, kita lakukan juga, itu lain sengaja. Maknanya seolah memainkan pula hukum Islam, syarak tak boleh. Kan? Jadi kita dah tahu pada pagi ni, maknanya kalau katakan tadi kencing anak lelaki, tak apalah dengan cara percik. Yang bawah 2 tahun, makan hanya susu. Tapi kalau sekiranya perempuan, dikatakan kajian sebab dia bakteria lebih, sebab itu dia dikira seolah macam makan orang yang di atas umurnya 2 tahun, maka perlu dipercikkan air ke tempat air kencing dan juga perlu mengalirkan air kemudian baru kita lap. Itu kalau tidak maka tidak sah tempat sembahyang. Hari ini baru tahu, iyalah Ustaz, alhamdulillah, jangan biar tahu jangan keliru. Ini syukurnya kita pada pagi ni kita bersama dalam rancangan Tanya Lu Ustaz di TV3 insya-Allah. Baik, tentang tadi soalannya hati tu adakah kena bersih juga Ustaz? Hati seseorang itu sama ada fizikal ataupun hati pun sama juga. Sebab itu disebutkan tadi ada penyucian kekotoran itu dari sudut maknawiyahnya, maknanya perbuatan maksiat dia masuklah di dalam hati dia, sebab dia komplit. Islam ni bukan sekadar luaran, dalaman pun dijaga. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala tahu kita riak ataupun tidak, bagaimana kita ada sum'ah, bangga diri dan macam-macam lagi. Maka amalan hati ini akan dilihat oleh Allah, nak menentukan kita ni benar-benar orang yang melakukan ibadah kepada Allah dengan niat yang kerana Allah ataupun sebalik, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Allah kata Rasulullah melihat kepada nawaitu, niat. Kalau kita niat yang kerana Allah, maka dapat kerana Allah. Begitu jugalah kalau sekiranya hati kita sentiasa su'uzan dengan sesiapa pun, so dalam keadaan hasad, dengki, dalam keadaan dia iri hati, yang ni kita semayang tapi kuat benar, kita kata iri hatinya, bahkan dendam, tak boleh tengok orang senang sikit, tak boleh tengok orang lebih daripada dia, semayang, Masya Allah, tahajud lagi Ustaz. Ini tuan-tuan, kadang kita sujud sampai dahi hitam, tetapi dalam hati kita ada riya. Aku rasa malam ni jalan 12 ni aku seorang kot yang bangun ni, yang lain bangun tak bangun, subuh pun tak bangun. Aku nampak datang daripada perasaan mana? Dalam. Sebab itu kita kena bersihkan. Yang disebut tazkiyatun nafs. Kita kena cucikan habis-habis. Bahkan nak sebut juga cucinya kekotoran ada pada harta. Dalam surah At-Taubah ayat yang ke-113 Allah menyatakan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah harta daripada mereka sebahagian min. Untuk apa? Yakni kata Allah tatahhir, tazki. Tatahhir nak bersihkan harta.
Yang kedua, kata ulama tafsir, tazki, yakni nak menyucikan hati mereka daripada penyakit bakhil. Bakhil ni ada di dalam hati. Kenapa tak nak infak? Kenapa tak nak sedekah? Kenapa tak nak membayar zakat umpamanya? Kenapa hati tamak akan harta? Ini masalah sifat hati yang kotor. Begitu juga dia tak mau berzikir kepada Allah. Hati sudah diselaputi dengan titik hitam dan menjadi tumpuk, dia tidak membersihkan dengan zikrullah, maka kekotorannya ada di dalam jiwa. Kerana itu pada Hajah Supinah dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita mengambil iktibar pengajaran. Kalau sekiranya luaran kita bersih dan dalaman pun perlunya kita kombinasinya, iaitu kedua-duanya dibersihkan, maka luarannya bersih, dibersihkan pada kekotoran najis, dan dalamannya suci daripada terutamanya disebut sifat-sifat mazmumah, keji, sifat-sifat sayyi'ah yang tidak baik. Mudah-mudahan kita bertemu Allah nanti dalam keadaan lahirnya pun bersih dan batinnya pun dalam keadaan suci, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi saudara betul sekalian, sekiranya kebersihan kita ambil titik beratkan daripada sudut fizikal dan juga rohani kita, inilah kualiti solat orang yang ataupun solat yang mampu untuk mencegahkan seseorang itu daripada melakukan perkara keji dan juga mungkar, insya-Allah. Jadi saudara sekalian, banyak lagi yang kita akan bualkan, kita akan cari jawapan berkaitan dengan topik kita, bersih untuk beribadah. Namun sebelum itu kita nak labuhkan tirai terlebih dahulu TV3. Jangan lupa untuk saksikan ekstra 30 minit eksklusif di TV9 sebentar saja lagi. Tanya Ustaz biar tahu, jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, saudara betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru, dekat di menerusi TV9 dekat di hati. Alhamdulillah, terima kasih kerana masih lagi kekal setia bersama kami sehingga ke saat ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini memberikan 1001 rahmat dan juga keberkatan pada Allah SWT, dan juga mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita dengan keberkatan kita berada di dalam majlis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Jadi saudara sekalian, ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami seperti biasa, boleh untuk hubungi kami seterus di talian yang tertera di kaca televisyen anda, dan insya-Allah kita nak teruskan lagi Ustaz persoalan-persoalan pada sahabat-sahabat penonton kita. Yang seterusnya daripada Kak Ju Zabidi. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum warahmatullahi. Soalan saya, bagaimanakah cara menjaga kebersihan bagi mereka yang menghidap penyakit kencing tidak lawas semasa mengambil wuduk? Mohon penjawab Ustaz, hashtag biar tahu, jangan keliru. Jadi Ustaz, tambah sedikit persoalan Ustaz, berkaitan dengan kadang-kadang kita lelaki ni Ustaz, pergi keluar ni suka pakai seluar jin yang ketat. Dan selalunya kita ambil enteng berkaitan dengan cara kita nak membuang air kecil ni. Kadang-kadang kecil berdiri sebagainya sehingga terpecik kepada seluar ataupun pakaian kita Ustaz. Jadi Ustaz, bagaimana cara penyelesaian Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih yang bertanya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Cerita tentang air kencing ni sebenarnya bukan satu perkara yang kita boleh ambil ringan sebenarnya, tuan-tuan dan Ustaz Da'i Luqman. Sebab Nabi dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim pernah menyatakan bahawa aksaru azabil qabri minal baul, yakni ramai orang yang diazab di dalam kubur kerana apa? Kerana baul, kerana kencing. Kencingnya tidak dijaga. Maknanya dia mengambil mudah. Macam tadilah. Masa zaman remaja jahiliah dulu. Kulah Ustaz, tuan-tuan sekalian, dalam keadaan kita pergi mana-mana pancut umpamanya kan. Buka zip kemudian dan tak fikir pun soal nak semayang, macam mana dalam keadaan pakaian aku kena bersih dan sebagainya. Ini kita kena lihat. Sebab bila mana suci, yang pertama suci daripada najis, yang kedua yakni suci daripada hadas. Maknanya kata daripada orang yang tidak berwuduk maka kena ada wuduk, ada kalau dia berjunub maka kena mandi junub. Dan kalau kata suci daripada najis, kita kena istinja, sama ada kubul ataupun daripada dubur, maknanya buang air besar ataupun buang air kecil. Kalau sekiranya dia tidak basuh ataupun dia tidak beristinja, ini menjejaskan pada pakaian. Kalau sekiranya pakaian itu nak semayang ataupun pakaian dalam, seluar dalam dan sebagainya, dalam keadaan najis, sebab dia tak basuh.
Sebab itu sampai Islam nyatakan bahawa kalau tidak ada air, maka kita gunakan batu ataupun kayu ataupun daun-daun yang kalau tak ada batu tadi, sebaiknya batu. Untuk apa? Untuk membersihkan najis. Ini tata cara di dalam Islam. Kalau tidak memberi kesan, Nabi SAW diceritakan satu ketika Nabi melintasi dua tanah kubur. Dan Nabi menyatakan kepada sahabat terkejut. Macam Nabi ni, ialah ada benda yang Nabi terasa. Lalu Nabi kata, aku mendengar kedua-duanya sedang diseksa di dalam kubur. Dan apakah di antara kesalahan dosa? Nabi kata bukan dosa besar dia lakukan. Cuma Nabi kata mereka ni, yang satu tadi, dia dalam keadaan kencingnya tidak sempurna basuhan. Contoh percikan air kencing tu kena pada kaki, kena pada kasut. Tak apalah kalau kita kasut tak bawa tempat sembahyang, tapi kena pada stokin umpama, kena pada betis. Ada orang dia senting, dia lipat dia punya kaki seluar dia, kemudian dia pergi tandas Ustaz. Tuan-tuan sekalian, kemudian dia kencing. Dia kencing pula kencing berdiri. Bila mana kencing berdiri, air pancutan kencing tadi, percik tu kena pada betis dia. Dia sembahyang dalam keadaan macam mana? Kena pula pada pakaian tadi, pada seluar dia. Maka dia punya solat tadi, solat yang tidak sah. Sebab itu Nabi kata, kubur ni diseksa kerana apa? Satunya kerana kencing yang tidak sempurna basuhan. Yang kedua namimah, yakni orang yang mengumpat. Itu Nabi kata, jadi berat tuan-tuan. Bukan kata dosa besar. Hak yang dosa macam tu pun kita kata, dia punya keseksaan yang Nabi kata, ramai. Maknanya aksaru tadi, ramai orang yang diazab dalam kubur. Kenapa? Kerana baul, kerana masalah kencing. Tidak dijaga. Dan begitu jugalah bagi orang yang berpenyakit dengan penyakit apa dia disebut sebagai salsil baul, orang yang kencingnya kencing tidak lawas tuan-tuan. Macam mana nak buat? Maka ulama fiqh membahaskan perkara ini, perlunya mereka di antara yang pertama jalannya perlu mereka membalut pada zakar kemaluan tadi, kalau sekiranya lelaki tadi, supaya apa dia? Supaya kencing yang meleleh tu. Kalau sekiranya dia dah usaha dia balut dia punya kemaluan tadi, kemudian dia semayang, tengah semayang keluar lagi air, maka semayangnya sah. Tapi ingat, untuk pada waktu tersebut sahaja, satu solat. Sebab itu ada kaedah dia. Orang yang kencing tak lawas ni, maka dia kena lihat. Sekiranya dia nak semayang, pastikan dia punya kemaluan tadi bersih, suci, dibasuh. Kemudian tadi sama ada dia nak balut kemaluan dia ataupun dia pakai pampers. Itu pun dia juga. Dan pastikan wuduk dia ambil setelah mana azan waktunya, waktu solat tadi dah masuk. Kalau sebelum azan, tak boleh. Dia kena azan masuk, barulah dia mengambil wuduk. Dan dalam keadaan perlu segera solat. Sebab kenapa? Takuti kencingnya tadi masih lagi berbaki sebab orang yang kencing tak lawas. Dia macam tu Ustaz. Tuan-tuan sekalian. Dia kejap rasa dah. Tapi kalau sekiranya dia dah letak pampers ataupun dia balut kemaluan dia tadi, makanya dia terkencing, terkeluar waktu sembahyang, maka sembahyangnya sah. Tapi ingat, sembahyang fardu untuk sekali basuhan dan juga dibalut ataupun dipakai pampers. Untuk sembahyang fardu yang kedua, maka perlu ambil pampers baru ataupun dibalut pada kemaluan tadi dengan balutan yang baru. Dia tak boleh pakai yang tadi punya zuhur. Asar kena lain. Dan sembahyang sunat dibenarkan beberapa kali sembahyang sunat bagi orang yang pakai pampers ataupun apa dia pembalut di zakarnya tadi. Itu keadaannya, bagaimana dia yang dikatakan tadi perlu melihat kepada kaedah orang yang disebut berpenyakit kencing tidak lawas. Kalau sekiranya dia tidak jaga, dia sembahyang ni dalam pakai seluar dalam lah, kita kata pakaian dalam, tapi tidak dibaluti kemaluan ataupun tidak pakai pampers. Bila dia sembahyang kena pada kemaluan, apa dia kena pada pakaian dalamnya tadi ataupun kain kan ataupun seluarnya, maka sembahyangnya tidak sah. Sebab kaedahnya tadi perlu dia pakai pampers ataupun dibalut pada kemaluan. Wallahu a'lam. InsyaAllah mudah-mudahan menjawab persoalan daripada sahabat kita tersebut. Jadi Ustaz, kita ada pemanggil talian daripada Tuan Abdul Jabbar kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dai dan Ustaz, apa khabar? Assalamualaikum. Dai dan Ustaz. Baik, alhamdulillah. Apa khabar Tuan Haji Abdul Jabbar kita? Alhamdulillah, khawatir kita juga Dai dan Ustaz InsyaAllah, amin. TV3 sudah apa, TV9 dan TV2 dan kalah khawatir. Amin. Silakan soalan. Saya nak tanya soalan. Soalan saya nak tanya. Ni Ustaz ni, calon Ustaz ni, saya ni tak berapa ada sebab agama ni, tapi nak bertanya. Okey.
Boleh ke kita ambil wuduk dalam kat bilik air kita, rumah kita tu ada jamban dah, mana jamban. Jadi satu bilik air ada jamban yang tak bertutup, jamban duduk. Yang bilik air satu lagi jamban, ada jamban yang bertutup. Jadi dibolehkan ke ambil wuduk di dalam bilik air yang jamban, nak dapat kepesanan Ustaz lah, apa hukum dan apa hukum Ustaz lah. Okey Ustaz, terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu soalan yang cukup menarik. Tapi Ustaz, untuk jawapan Ustaz, kita nak tunggu sebentar. Jadi saudara sekalian nak tahu jawapannya, jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama kami dalam rancangan Tanya Ustaz. Biar tahu, jangan peru, kembali sebentar saja lagi. Alhamdulillah, saudara betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini menjadi titik tolak untuk pertemuan kita di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita semua ditempatkan di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Masih lagi di dalam perbincangan kita berkaitan dengan tajuk bersih untuk beribadah. Dan alhamdulillah, sebelum mana kita berhenti berehat sebentar tadi, kita menerima satu persoalan daripada Tuan Abdul Jabbar kita yang bertanyakan soalan berkaitan dengan kita mengambil wuduk Ustaz, di dalam jamban. Ada jamban yang tertutup, ada juga jamban yang terbuka Ustaz. Jadi Ustaz, bagaimana Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih kepada saudara ataupun Tuan Abdul Jabbar yang bertanya, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Bila mana kita nak berwuduk tadi di dalam tandas, apa hukumnya? Maka hukumnya mubah, maknanya harus, mubah, maknanya tidak menjadi masalah. Yang penting kita tidak mengambil air daripada mangkuk tandas itulah. Itu sudah dikira sebagai kotor kan. Yang penting kita mengambil air mutlak, air yang daripada paip, dalam keadaan walaupun mangkuk tandas tempat kita buang besar, air besar, kita buang air kecil, sebelah tu ada paip yang kita shower ataupun yalah yang kita pegang, boleh kita berwuduk walaupun sebelah dengan mangkuk tandas, ataupun berkongsi. Itulah apa dia panggil, paip yang kita nak basuh air besar, dan itulah juga paip yang kita nak berwuduk. Hukumnya tidak menjadi masalah. Yang penting air itu air yang suci lagi menyucikanlah, maknanya air mutlak. Itu InsyaAllah. Mudah-mudahan jawab persoalan daripada Tuan Abdul Jabbar kita. Ada juga mungkin persoalan daripada ramai di kalangan keluar sana yang masih dikeliru. Alhamdulillah, tanya Ustaz, biar tahu, jangan keliru, jangan lagi keliru insyaAllah. Jadi Ustaz, kita beralih dengan persoalan yang berikutnya Ustaz, berkaitan dengan soalan berikutnya masih lagi daripada Puan Nurul Hidayah Saifuddin kita. Assalamualaikum Ustaz dan Na'im. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah hukum bulu kucing yang tertanggal pada pakaian dan alat solat? Adakah ia dikira masih bersih jika dipijak kucing peliharaan sendiri? Bagaimanakah cara untuk bersih dalam masa yang sama menjaga keperluan untuk makhluk seperti kucing? Mohon pencerahan daripada Ustaz. Sekian, terima kasih. Satu persoalan yang sebenarnya menjadi viral tidak lama dahulu Ustaz, berkaitan dengan bulu kucing ni. Adakah najis Ustaz? Silakan. Baik, soalan ni selalu ditanya jugalah, macam mana tentang apa dia bulu kucing yang terkeluar, sama ada kucing tu datang pada kita waktu kita solat ataupun terkena pada pakaian, kain telekung ataupun kain kita yang kita nak sembahyang. Jadi begini, kita memahami bahawa secara umumnya bahawa bila mana disebut kucing ni adalah satu binatang peliharaan. Dan sememangnya di antara sahabat Nabi yang sukakan kucing ni Abdul Rahman As-Sakhar, iaitu yang digelar sebagai Abu Hurairah. Ini bapa kucing digelar oleh Rasulullah. Kenapa? Dia menggemari kucing. Sehingga dalam gembung apa dia, baju jubahnya, Nabi tanya apa tu? Dia kata hadhihi hirrah, maknanya ini adalah kucing. So kalau kita melihat kepada apa yang Nabi tengok tadi, bulu kucing itu satu binatang peliharaan, dan bulu kucing ni kalau sekiranya binatang itu binatang yang kita tidak boleh makan, binatang peliharaan tapi kita tak boleh makan, bulu yang ada pada dianya itu adalah bersih. Yang maknanya yang tak tertanggal. Tapi ulama menyebut bila mana bulu yang tertanggal itu dikira sebagai najis. Walau bagaimanapun disebut di dalam hukumnya, bila mana Nabi menyatakan bahawa kucing itu adalah suatu binatang yang kita tak boleh nak elakkan dianya sentiasa berkeliaran. Maknanya kejap dia datang pada kita, maklumlah binatang kucing ni dia manja kan, kejap dia datang pada tuan dia bukan tahu tuan dia semayang, sekejapnya apa dia Abu lah katakanlah nama kucing tu, kejap Abu aku nak semayang ni, kau jangan kacau aku. Kita tanya, bagi tahu pada dia pun dia kan faham. Dia kalau dia nak datang, dia datang manja, romantik pula dengan kita pula jenis makan kucing ni bagi suap pula Ustaz. Oh manja macam anak kita buat yang tu. Jadi bila dah manja, dia selalu datang tengah semayang pun datang. Maka ulama menyatakan bahawa
Ada dua pendapat. Yang pertama, kalau sekiranya bulu kucing itu 2-3 helai yang sedikit, maka tidak mengapa. Maknanya dimaafkan. Walaupun asalnya itu adalah kita katakan bulu yang tertanggal itu najis. Dan kalau ulama kata yang pandangan pertama ni, apa yang kedua, kalau sekiranya kata ulama bulu kucing itu yang banyak kena pada tempat kita ataupun apa dia tempat sembahyang sejadah ataupun pada pakaian kita yang datang tadi, macam kita kata merengik Ustaz datang, maka kalau sekiranya banyak bulu kucing itu tertanggal kena pada pakaian kita, maka katanya adalah tidak sah sembahyang itu. Walau bagaimanapun, pandangan yang lain menyebut ini, kita kata agak jumhur, menyatakan bahawa sama ada sikit ataupun banyak bulu kucing itu, maka tidak mengapa, adalah sesuatu yang sah kalau kita sembahyang. Tak kira lah berapa helai, 20 helai. Kucing pula jenis gebu, kucing Parsi ke benda. Dia mari tu pula, seronok pula ke sana ke sini. Jangan pula kita sepak pula tengah sembahyang kucing tu. Kan kita kuih dengan tangan sampai masuk dalam tong sampah. Allah, jangan zalim kita. Biar dia datang tak apa. Cuma kalau kita nak sujud, dia ganggu. Dari situlah tempat dia lepak cantik. Dia landing tempat kita sujud, tuan-tuan. Kita sembahyang nak sujud payah, kita kuih lah, itu je. Jangan sampai kita cekik, sampai sembahyang cekik kucing, meninggal dunia. Maka berdosa kita. Dan tak ada menjadi masalah. Bulu kucing sama ada sikit ataupun banyak, maka tidak menjadi masalah. Hukum sembahyang teruskanlah, makna sah. Tidak menjadi masalah. Tetapi kalau sekiranya kucing itu membawa najis, kita pasti, aku nampak dekat ekor dia tadi, bulu dia ada terlekat najis dia sendirilah. Maka kalau sekiranya najis tu kita nampak ainnya, perlu kita ulang baliklah, bersihkan tempat semayang ataupun apa dia kekotoran najis tu yang kena pada pakaian semayang, dan baru kita semayang. Sebab tidak sah kalau sekiranya nampak. Tapi kalau tak nampak, itu cerita lain lah. Maknanya kita yakin bahawa kucing tadi tidak membawa najis, kita bulu ni tu saja terkena. Mungkin kita perasan ni lepas semayang lah, ada bulu kucing banyak pula ni, 20 helai, maka tidak menjadi masalah. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Jadi sudah semestinya ramai penggemar dan juga penjinak kucing di luar sana berasa lega dah lepas ni, Ustaz. Tiba-tiba kucing datang bermanja sebagainya. InsyaAllah mudah-mudahan menjawab persoalan tersebut. Jadi Ustaz, kita nak raih pemanggil yang berikutnya insyaAllah daripada Puan Nur Faiza Bakar kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Dah ni. Ya, apa khabar? Baik. Alhamdulillah. Silakan soalan pagi ni insyaAllah. Saya nak tanya Ustaz. Ya, sila. Saya seorang penyakit kanser usus. Saya pakai stoma. Bagaimana wuduk saya, solat, baca Quran dan solat sunat? Adakah saya kena ambil wuduk baru? InsyaAllah. Itu je Ustaz. InsyaAllah. Terima kasih Ibu. Mudah-mudahan cepat sembuh daripada penyakit insyaAllah. Jadi satu soalan yang cukup menarik berkaitan dengan seorang pesakit kanser, Ustaz. Kita doakan agar diberikan kesembuhan yang pantas insya-Allah. Jadi Ustaz, persoalan tersebut adakah, dan juga tambahan sedikit, adakah perlu diperbaharui wuduk setiap kali nak solat, Ustaz? Silakan. Dia kalau sekiranya air apa dia kata najis tadilah. Kalau sekiranya kanser usus ni saya pun tak pasti sama ada macam mana dia punya cara air besarnya keluar. Kalau sekiranya melalui tiup lah kita katakan, maknanya kita tak pasti sebab dia tak rasa, mungkin dia keluar dengan cara yang kita tak dapat nak kesan. Kalau sekiranya was-was, bermakna setiap kali kita nak solat, maka elok kita perbaharui wuduk. Tapi kalau sekiranya kita boleh rasa, walaupun pakai tiup dan sebagainya, waktu itu kita ada rasa air besar keluar, ataupun air kencing. Kalau sekiranya kita ada rasa, maka ketika itu kita kena ambil wuduk semula lah. Tapi kalau kita tak rasa tadi, takut benda-benda macam ni, kita was-was, sama ada ia ataupun tidak, maka eloklah setiap kali nak solat, eloklah kita perbaharui wuduk kita untuk lebih yakin dan apa dia sempurna. Cuma satu lagi kaedah, kalau kita contoh ada wuduk, katalah daripada rumah kita nak pergi masjid, ni sikit lah kita, tapi ada kaitan sikit jugalah. Bila mana kita daripada rumah tadi dah berwuduk dan masjid tadi tak jauh lah kita jalan, cuma bila dah sampai masjid kita nak sembahyang sunat tahiyatul masjid, katakanlah kita rasa aku tadi dah kentut ataupun tidak ataupun kentut, jadi dia was-was, 50-50. Maka pada waktu itu kita ambil kaedah fiqhnya, al-yaqinu la yuzal bisyak. Maknanya sesuatu keyakinan tidak dapat dihapuskan dengan syak. Syak tadi was-was lah. So teruskan sembahyang. Nak kira aku ni dah kentut ataupun tidak?
tidak kentut tidak itu dikira was-was. Jadi ambil yakin asalnya, dia yakin bahawa aku tadi telah berwuduk di rumah. Maknanya teruskan solat. Jangan layan. Kalau layan, sudah ambil wuduk semula. Tak apalah ambil wuduk semula. Kadang-kadang was-was nak ambil wuduk tu, imam dah habis tahiyat dah, nak bagi salam, dia masih lagi berwuduk. Ini penyakit was-was yang inilah yang ada setengah orang dia macam tu. Dia tak boleh. Sebab tu jangan layan. Kaedah fiqh al-yaqinu la yuzal bisyak. Maknanya keyakinan itu tidak dapat dihapus dengan syak, wasangka, dengan was-was tadi. Wallahu a'lam. InsyaAllah mudah-mudahan menjawab persoalan pada Nur Faizah kita dan juga kita daripada barisan kru produksi Tanya Ustaz dan juga sahabat-sahabat penonton mendoakan kebaikan dan juga kesihatan Ibu Nur Faizah insya-Allah. Jadi Ustaz, kita balik persoalan berikutnya Ustaz. Boleh. Daripada Facebook, daripada saudara Muhammad Izzuddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Setiap orang sukakan dan cintakan kebersihan sama ada untuk dirinya sendiri atau perkara yang mempunyai hubungan dengan dirinya, termasuklah kediaman, pakaian, makanan dan tempat kerja. Apakah kesan kepada ibadat dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala jika kita kurang ilmu dalam konsep menjaga kebersihan dengan sempurna? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Satu Ustaz. Hikmah dah. Ya, baik. Kalau kita lihat dalam Islam, satu disebut an-nazafah pun bersih, suci. Satu lagi taharah, maka itu pun dirujuk kepada bersih dan suci. Dan sudah tentulah kita lihat konsep kebersihan suci di dalam Islam ini, dia yang pertama tadi kita bersih daripada segala kekotoran najis. Kerana apa? Untuk beribadat. Dan secara umumnya bila sebut bersih ni bukan setakat bersih daripada najis. Kalau kata rumah tu semak lah dengan lalang apa semua, eloklah kita trim ke, kita potong rumput. Kalau sekiranya kita kata tandas tu, saya ingat sekarang ni ada hari tandas sedunia Ustaz. Hari tandas sedunia sejak daripada tahun 2001 tak silap saya. Ini pun bagus Maknanya kita nak menggalakkan supaya kita ni sentiasa bersihkan tandas kita, sebab tempat tu tempat yang kita tahulah kencingnya situ, beraknya situ, air besar, air kecil apa semua, dan kita perlu bersihkan. Sebab kenapa? Kerana kesempurnaan ibadah itu datang daripada kebersihan yang baik di dalam tandas ataupun baik di luar tandas. Dan begitu juga tadi kalau kita katakan pinggan mangkuknya perlulah segera eloklah, jangan ditangguh-tangguhkan lagi. Nanti dululah lepas main subuh nantilah, sebab tadi makan sahur Ustaz. Lepas tu dibiarkan pinggan mangkuk. Kotoran itu tadi melambangkan kita punya attitude. So di situ. Kemudian apa lagi? Rumah tak berkemas. Ada setengah orang dia tak boleh. Sampai kadang-kadang tetamu datang Ustaz. Tetamu datang tu bukan kata dah keluar tetamu, baru dekat pintu dia punya cepat-cepat mengemas dia punya saperahnya, dia punya kedudukan kerusi dia. Ada orang macam ni Ustaz. Dia tak boleh tengok dalam keadaan rumahnya tak kemas. Tapi janganlah melampau sangat. Takut kita kata malu pula kan. Biarlah orang telah keluar daripada rumah, kita nak buat nak bersih, nak sapu. Ini masih lagi tetamu tu ada dekat kerusi. Masa itulah dia nak menyapu. Anak dia tadi makan biskut raya lah contohnya kan. Kan kedak-kedak apa jatuh atas apa dia kapet dan sebagainya. Masa itulah dia ambilnya apa dia punya vacuumnya, pergi vacuum lah. Itu janganlah. Jagalah adab juga tuan kan dengan tetamu. So nampak bersih tapi janganlah kita menunjukkan sangat sampai tak boleh orang pegang sana. Tu baru saya beli 2 hari tu, jangan nanti nampak cap jari apa semua, apa dia tak kira lah apa benda pewter ke benda kan. Tu yang perak-perak. So kerana itu kita nampak konsep kebersihan ini yang pentingnya bersih daripada najis. Yang keduanya tadi bila mana kebersihan itu juga secara umumnya keseluruhan, baik pada kereta, setengah kereta Ustaz, ya Allah, kita nak masuk duduk di belakang pun takut kan. Kita tengok sampai sarang burung pun ada. Cerita contohlah bukan setakat pasir batu, sampai sarang burung pun ada. Yang tu haru dan langsung tak jaga kebersihan. Tapi kita memadai tadi, jaga kebersihan tadi, sedap mata mandang Ustaz. Bila tengok dalam, alhamdulillah, baik dalam rumah, baik dalam kereta, susunan cantik dekat almari apa semua, hanger apa semua cantik, gosok baju, dan juga ada bau-bauan jugalah kan. Sebab itu bila kita mesin basuh kita ada deterjen, maknanya kita ambil liquid apa dia, tak kiralah jenama apa pun. Jadi bila mana kita ada
Ya, sesuatu yang apa dia yang dimasukkan tadi dicampur. Kenapa? Untuk ada bau sikit. Dan pakaian kita pun kita pakai perfume. Wangi-wangian itu adalah sesuatu yang disukai oleh malaikat. Dan juga sunnahnya begitu, ya. Maknanya kalau kita melihat kepada konsep bersih tadi, bukan sekadar bersih daripada najis, tetapi kekemasan itu dikira juga sebagai suatu kebersihan, dan bau yang wangi yang semerbak harum itu pun dikira sebagai kebersihan. Baik sama ada di rumah, dalam kereta, di pejabat ataupun di mana-mana sahaja. Wallahualam. InsyaAllah. Jadi itulah dia di antara hikmah kita menjaga kebersihan diri kita. Bukan hanya sekadar fizikal, bahkan dalaman juga kita perlu menjaga kebersihan, insyaAllah. Jadi Ustaz, kita sudah pun berada di penghujung rancangan. Sedikit bacaan doa ringkas pada yang bagi Ustaz. Mudah-mudahan Allah SWT berkati pertemuan kita pada pagi ini. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina as-siratal mustaqim. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والغلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا وحاجتنا وتوبتنا يا الله انك انت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakallah khairan katsira Ustaz di atas perkongsian ilmu pada pagi ini dan juga bacaan doa. Mudah-mudahan diperkenankan segala doa, dan juga Ustaz mohon dihalalkan segala ilmu yang diberikan pada pagi ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita semua insya-Allah. Jadi saudara sekalian, jangan lupa untuk saksikan rancangan Tanya Ustaz pada esok hari bersama dengan moderator kita yang handsome kacak, Dai Hakim, dan juga bersama dengan ahli panel kita yang bahagia Ustaz Firdaus Subhi kita dengan tajuk Nikmat Satu Ujian. Satu tajuk yang cukup menarik. Tadi saya di penghujung ini memohon maaf sekiranya ada terkurang di mana-mana, terkasar tutur bahasa. Bertemu lagi dalam episod rancangan Tanya Ustaz biar tahu jangan keliru. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.